Okey, nombor dekat situ adalah 7.2. Jadi kita ambil nombor 7.2 ni. Okey, 7.2 ini. So kita darabkan terus macam biasa dengan nombor yang di sebelah sini, nombor 8. Okey, nombor 8. Okey. So kuasa ni kita buat apa? Kuasa ni kita tambah. Okey, darabkan dengan 10. Ni kuasa dia ni kan. Ni 10 ni negatif 5. So negatif 5 plus dengan 2. Okey, 2 ni kuasa kawan ni. Ni kita tambahlah dia. Sebab apa? Sebab dia operasi darab. So apabila dia operasi darab, kuasa ni kita tambah. So kita darab sahaja macam biasalah. Okey. So gunalah senjata kamu tu kan. Senjata kita ni. Darab sajalah macam biasa. Okey, ni kena clearkan dulu. Okey, so darab macam biasa 7.8. Kamu darabkanlah dengan 7.2. Okey, times dengan 8. So kita dapat 57.6. Okey. 57.6 darabkan dengan 10. Negatif 5 tambah 2 negatif 3. Okey. Jadi jawapan yang kita dapat tu adalah dalam bentuk jawapan yang kita dapat tu adalah belum lagi dalam bentuk piawai. So remember, okay, bentuk piawai nombor dia hanyalah kurang daripada 9. Kurang daripada 10. Maknanya sampai 9 dah dia boleh. Dia kan macam ni. Ni 10. Ni bentuk piawai kan. So kita letakkan dalam bentuk A. Dia lebih besar atau sama dengan 1 sampai kecil kurang daripada 9. Maknanya kurang daripada 10. Maknanya 9 lah. So dekat kita sini 57.9. 57.9 ni dia bukan di antara 1 hingga 10 kan, ataupun 1 hingga 9. Jadi kita kena gerakkan gerakkan satu titik, gerak ke mana? Gerakkan ke kiri. So apabila kita gerakkan satu ke kiri, maka kuasa dia kita akan tambah. Okey, bergerak satu ke kiri, kuasa dia kita akan tambah. Okey, sebab kita gerak sekali. Jadi kita akan dapat 5.76 darabkan dengan 10 kuasa negatif 2 lah. Sebab negatif 3 tambah 1 dapat negatif 2. Okey, seperti yang cikgu maklumkan, dalam topik ni kamu jangan takut sebenarnya. Okey, sebab topik ni sebenarnya boleh disemak sepenuhnya menggunakan kalkulator. Okey, so kalau kalkulator yang lama ni, tekan mode ni sampai jumpa significant figure. Okey, sebab kita ada pelajar baru, jadi cikgu ulang sikit. Okey, so dia akan tanyalah significant figure ni kamu nak sampai nombor berapa kan? Okey, nak daripada 0 atau sampai berapa? Sampai 9. Maksudnya nombor tu nak sampai berapa? Okey, kita biasa letak sampai 4 lah. Dia akan display macam ni lah. Sifar, perpuluhan sifar, sifar 4. Nampak ada 4 nombor kan. Jadi kalau kamu nak sampai 4 nombor, masukkan 4. Biasa kita pakai 4 lah. Okay. Kalau nak letak 3 pun boleh. Alright. So, dah dapat sini baru kita masukkan soalan. Okay. Sebagai apa? Sebagai semakan jawapan kita. Okay. 7.2. Okay. Kita tekan eksponen lah. Okay. Eksponen negatif 5. Okay. Lepas tu kita darabkan dengan 8. Eksponen tu adalah 10 kuasa. Lepas tu letak 2. Tekanlah sama dengan. Sorry. Ada kat mana tak kena ni. Okey. Negatif tu tak kena. So negatif tu kita kena tekan yang ini. Negatif tu kita tak boleh tekan kat kalkulator yang ini. Okey. Tak boleh tekan tolak kat bawah. Kena tekan yang kat sini. Ni yang kat sini. Okey. Sebab dia baca anti-error. Dapat tu. Dapat berapa tu? Nampak dia bagi jawapan tu iaitu 5.76 sifar. Sebab apa sifar dia tulis? Sebab kita masukkan tadi 4. Kita nak 4. Kalau 3 dia akan baca 5.76 lah. Tapi kita sifar kat belakang tak payah tulis lah. Okay, nampak dia terus bagi jawapan kan. Jadi maknanya jawapan kita ni betul lah. Jadi ni sebagai semakan jawapan kita. Okay. Alright. So kita tengok soalan yang ke-6. Okay. Apabila bahagi pun sama. Okey, kita bahagikan nombor dengan nombor. Kuasa dia kita tolak. So kita ada sini sifar perpuluhan 9. Kita bahagikan dengan 4. Okey, bahagi macam biasalah. Okey, sifar perpuluhan 9 bahagi 4.
Kemudian darabkan dengan 10 negatif 4 tolak 3 lah. Kenapa tolak? Sebab kuasa bahagi, operasi bahagi. So kuasa ni kita akan tolak. Okey. So kamu tekan kalkulator ni, kamu akan dapat berapa ni? So sifar perpuluhan 9. Okey, kita bahagikan dengan 4. So kita dapat situ sifar perpuluhan 225. Okey, nampak? Jawapan dia adalah sifar perpuluhan 225. Darabkan dengan berapa? 10. Ni negatif 4, negatif 3. Maknanya negatif tu 7. Okey. Kalau kamu level kat sini kurang sikit nak confident, terus dia masuk dekat kalkulator kamu tu lah. Okey. Masuk je kat kalkulator kamu tu. Negatif 4. Okey. Negatif 4, negatif 7. Negatif 4, negatif 7. Ya ke? Negatif 4, negatif 3. Okey. Negatif 4, negatif 3 kan? Okey. So yang ni dia kena letak tolak kat sini. Negatif 3. Negatif 4, negatif 3. Okey. So dapat negatif 7. Okey. So betul lah jawapan kita tu. Tapi masalahnya kita sekarang, jawapan kita ni belum dalam bentuk piawai. Okey. Sifar perpuluhan 225 ni bukan bentuk piawai lagi. Belum. Sebab ingat bentuk piawai dia bermula dengan nombor 1. Jadi kita kena gerakkan dia ke depan lah. Ke sini. So apabila gerak ke kanan, okey, tadi kita bergerak ke kiri kan? Tadi mana dia? Ini kan? So kalau kita gerak ni kita gerakkan titik tu. Titik tu kita bergerak ke kiri. Ke kiri kita tambah 1. Kalau kita gerak sekali. Kalau kita bergerak ke kanan, kita tolak 1. Itu kalau kita gerak sekali. Tengok pada berapa kali kita gerak. So dalam kes ni pun sama, kita gerak sekali sahaja. Gerak ke kanan, maka kita tolak 1 lah. So kita akan dapat jawapan kita kat sini 2.25. Nampak? 2.25 adalah dalam bentuk piawai sebab dia kurang daripada 10. So darabkan dengan 10. Kuasa dia negatif 8 lah. Negatif 7, negatif 1 dapat negatif 8. Okey, boleh ikut Okey, cantik. Okey. So sama jugalah kalau dalam bentuk fraction. Okey, kalau kita tengok soalan ni dia tulis dalam bentuk fraction tapi tak ada masalah pun dia fraction ke dia sebenarnya adalah bahagi. Ni adalah sebenarnya 3.64 sama sama sahaja dengan 3.64 darab 10 kuasa 5 darabkan dengan 7. Okey, ni biasa dikurung lah. Okey. Sorry, bukan darab, ni bahagi bahagi 7 darabkan dengan 10 kuasa 2. Macam tu. Jadi samalah konsep dia. Okay, sebab kita tahu pecahan ni adalah bahagi, maka nombor bahagikan dengan nombor. Ni tertinggal 4. Okey, so 3.64 kita bahagikan dengan 7. So darabkan dengan 10 kuasa 5. Manakala dia bahagi, tolak berapa? Tolak 2 lah. Okey. Tolak 2. Tolak ni 5 tolak 2. So kita tekan kalkulator kita 3.64 3.64 bahagi 7 dapat berapa? Okey, so kita dapat situ sifar perpuluhan 52. Okey, kemudian kita darabkan dengan 10. Okey, 10 kuasa 10 kuasa 5 tolak 2, 3 lah. 10 kuasa 3. Okey. Cumanya masalah kita kat sini, nombor ni belum lagi dalam bentuk piawai. So kita kena tukar kepada bentuk piawai lah. Okey. So kita bergerak ke mana ni? Kita gerak ke kanan. So ingat, bergerak ke kanan, kita kena tolak kuasa 1 lah. So dapat 5.2 darabkan dengan 10
kuasa 2. So inilah jawapan akhir kita. Okey, kalau soalan minta dalam bentuk piawai, kamu mesti bagi jawapan tu dalam bentuk piawai. Okey, mesti bagi dalam bentuk piawai. Okey, so kita pergi ke soalan yang ke-8. Soalan yang terakhir dah ni. Okey, soalan yang terakhir. So, samalah kita bahagi jugalah. Bahagi macam biasa. Okey, 2.85. Okey, kita bahagikan dengan 0.3. Okey, so darabkan dengan 10 negatif 3 bagi tolak 7. Okey, sebab kebetulan kat sini kuasanya negatif 7. Okey, so bahagi macam biasa. Okey, kamu akan dapat, okey ni sudah kirakan kat situ, 9.5. Okey, kira ke yang ni cikgu dah permudahkan. Kejap 2.85 bahagikan dengan 0.3. Okey, betul lah. Okey, so darabkan dengan 10. Okey, ni negatif 3. Negatif kan. So dia akan jadi positif lah. So negatif 3, positif 7 dapat positif 4. Okey, kalau kamu nak tekan dekat kalkulator kamu tekan sahaja negatif 3 tolak dengan kurungan negatif 7. Tekan sama dengan. Okey, kenapa jadi macam ni? Sebab cikgu tadi kira benda ni dalam format apa nama ni SCI ni. So tak kena keluar dululah. Okey, cikgu pakai satu kalkulator lagi. Sebab yang ni yang standard biasa. Okey, setiap kali kamu masukkan formula tu, kamu nak kira biasa, kamu kena kosongkan balik, clearkan balik. Okey, so kita dapat tadi negatif 3 negatif atau kurungan negatif 7. Okey, dapat 4 lah. Okey, dapat 4 kat sini. Okey, kalau bandingkan dengan jawapan yang tadi kat sini, kenapa ada darat-darat semua banyak ni kan? Sebab ni dalam bentuk SCI, iaitu dalam bentuk piawai. So dalam bentuk piawai dia 4 lah. Okey, so tapi kita tak boleh tulis 4.00 semua ni. Okey, sebab kita nak kuasa dia saja. Okey, so kuasa dia 4 saja. Okey, so habislah kita punya operasi ke atas bentuk piawai ni. Okey, maka habislah kita punya topik yang kedua. Okey, kan kepada bundarkan kepada bentuk 4 angka bererti. Dia nak 4 angka bererti. Okey. So dia nak 4 angka bererti, maka kita kena tengok nombor ni sekarang berapa angka bererti. Okey. Ni kita ulang, ni topik yang pertama lah. Topik yang pertama kan. Okey, 867.457. Okey, untuk angka bererti, kita punya kisah, kita punya peduli adalah berapa nombor yang hidup. Yang kita kisahkan ni, sifar ni yang akan menentukan hidup tak hidup. Selain daripada itu, nombor-nombor lain dia semua hidup. So sekarang ni soalan ni berada dalam 6 AB. Okey, 6 angka bererti ataupun significant figures kan. So dia nak kita hanya sampai 4 angka bererti saja. So daripada 6 ni 1 angka bererti, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Dia nak 4 je. So kita berhentilah dekat 4. Okey. So berhenti kat 4. 1, 2, 3, 4. So jawapan kita sampai dekat ni je. Okey, jawapan kita dia nak sampai dekat ini sahaja. Jadi, lepas tu kita tengok orang sebelah dia. Macam biasalah. Adakah orang sebelah dia ni lebih 5 ke atas? So kalau lebih 5 ke atas, kita akan tambah 1 lah. Kita round off. Okey. Kalau sifar 1, 2, 3, 4. Okey, lepas tu kalau turun bukit 5, 6, 7, 8, 9. Okey. So kalau turun bukit kita tambah 1, kalau naik bukit kita jadikan dia kosong. Okey, so manakala 5 ni lebih, maknanya dia tengah menuruni bukit. Ni masa kita sekolah rendah lah, kita belajar dulu kan. Okey, so kita akan tambah 1 dekat sini. So kita akan dapat 867.5. Okey, yang belakang ni kan kita jadikan sifar kan. Tak boleh kita letak sifar ni sebab nanti sifar tu akan hidup. Dia akan jadi 6 juga. Okey, so sifar ni jangan letak.
So jawapan kita adalah 867.5. Okey. Kita kena bundarkan dia lah, Okey. Alright, so kita tengok soalan yang kedua. Okey, hari ni okey. Soalan ni 3 orang yang salah. Okey, Sofia, Emma dengan Najihah. Okey. Emma careless ke apa Emma? Cik. Okey. Cikgu rasa ni kat sini careless kan? Careless kat situ. Kena bundarkan dulu Okey. So soalan seterusnya. Okey. Ini ramai juga yang salah ni kan? Okey, dia nak apa kat sini? Dia nak nombor ini kepada tunggal. Bukan kerisiaman tunggal Bukan kerisiaman tunggal ni. 3.61 darab dengan 10 kuasa 2. Okey. 10 kuasa 2 nak dalam bentuk tunggal, maknanya tak nak bentuk piawai lah. So nombor ni adalah positif 2 kan. Dia adalah nombor yang positif. So positif, kita akan bergerak ke kanan. Okey. Dia berbeza dengan yang gerakkan titik tu tau. Ini yang ni dia lain. Okey. Dia terbalik dengan kawan yang bentuk piawai tu. Okey. So dekat sini positif 2. Maknanya nombor positif kan ke sana kan. So gerakkan ke kanan. Berapa kali? 2 kali lah sebab ada kuasa 2. 1, 2. So kita akan dapat jawapan dia 361. Okey. Maknanya kalau dia positif, kuasa dia positif 2, maknanya kita kena lompat 2 kali. 2 kali ke mana? 2 kali ke kanan. Okey. Kita lompat 2 kali ke kanan. So dapat 361 lah. Okey. Average kat sini sama adil lah. Sama adil lebih kurang. Okey. So kita tengok soalan seterusnya. Okey. Bundarkan. Okey. Bundarkan sama macam tadilah. Kalau dia angka berti, kita kena tahu dulu. Soalan ni sekarang berapa angka berti. Okey. So sifar 2047. Okey, soalan ni berapa angka berti sekarang? Cuba bagi tahu cikgu, soalan ni berapa angka berti? Dalam keadaan sekarang. Sebelum dia bundar, dia belum buat apa-apa, dia berapa angka berti? 4 katanya. Silap tengok cikgu. Okey, silap tengok. Tak apalah kan, nak macam mana? Hati-hati kan quiz tak apa kan. Okey. Alright, so kita tengok kat sini. Betul. 4 angka berti katanya. Okey. Sifar di depan tak hidup kan? Ni ulang kaji sikitlah. Okey. Bagi pelajar baru kira ni macam recall baliklah untuk kamu kan. Okey, 1 2 3 4. Okey, untuk angka berti ingat, sifar tu yang akan menentukan berapa. So kat sini depan ni tak hidup lah. Sifar yang 3 depan tak hidup. So sekarang ni adalah 4AB. Okey, dalam keadaan 4AB. Soalan bukan nak 4AB. Kalau 4AB, salin je lah jawapan tu kan. Tapi soalan nak dalam 3AB. Okey, 4AB. Okey, untuk pelajar baru, adakah topik ni belum masuk lagi kat sekolah kamu? Cuba type kat cikgu sikit. Belum. Oh, patutlah. Lah, kesian. Okey. Okey, so siapa yang patutlah rendah kan dia punya markah tu. Okey, tak apa, cikgu faham. Okey. Patutlah. Okey, tak apa. Okey. Kita mula dengan bab 3 lah nanti kan. Ni kira cikgu ulang sikit. Jangan risau. Nanti kamu boleh, cikgu kamu bila akan masukkan nanti kan syllabus ni kan. Jadi kamu akan macam recall balik lah sikit-sikit. Okey. Dan juga kamu boleh tengok video. Nanti cikgu akan bagi link dia. Link untuk video yang lalu. Sebab kalau semua dah belajar, cikgu tak akan share link tu kan. Ni bila ada yang belum lagi ni, cikgu akan share lah. Maksudnya kamu boleh tengok lah sebab video tu panjang. Kalau kelas kita 2 jam lah video tu. Jenuh kamu nak tengok kan, klik-klik mata ni. Okey. Untuk Sofia, untuk Emir ni pelajar baru kita kan. Okey, welcome to the club. Jangan, kalau tak faham cakap je tak faham. Okey, cikgu akan terangkan, jangan risau. Okey, so untuk angka berti ni dia mementingkan sifar dia tu ada berapa. Okey. Sifar itu kalau dia tidak diapit dia tak hidup. Macam ni kan, sifar kat depan ni dia tak hidup. Okey, yang di belakang ni nampak sifar dia kapit dia hidup kan. Dan kalau nombor itu contoh macam ni 1.7 sifar. Sifar di belakang nombor yang hidup dia hidup. Jadi ini adalah 3 angka berti. Okey.
Bundar macam biasa saja. Okey, siapa tu? Suruh dia saya mute dulu kan. Apakah itu gerangannya? Oh. Kena sekolah lah. Siapa kena sekolah tu? Kiki. Okey. Siapa kena sekolah lah tu kan? Okey. Bertabahlah ya. Bertabahlah. Okey, so sekarang dalam keadaan 4 angka bererti. Bermakna, bermakna kita nak 3 angka bererti saja. Jadi dia ada 4 angka, kita berhenti kat 3 lah. 1 angka bererti, 2 angka bererti, 3 angka bererti. So kita akan berhenti kat sini. Dan tengok nombor sebelah dia macam kita bundar biasa. Okey. So ni 7 kan? Maka kita akan tambah 1 lah dekat 4 ni. So kita akan dapat sifar perpuluhan sifar 2 0 5. Biasanya kalau kita bundar kita letak sifar kat belakang kan. Dalam kes kita tak boleh letak sifar kat belakang. Kalau kita letak dia akan jadi 4 angka bererti balik. Sebab sifar selepas nombor yang hidup dia akan hidup. Jadi tak boleh letak. Jadi jawapan kita hanyalah inilah 3 angka bererti. Clear ni kita macam ulang kaji lah ni. Okey, biasanya sebab kamu format sama lah. Okey, biasanya ni dekat bahagian A lah kan, bahagian A. Okey. So, kita tengok soalan seterusnya. Okey, sepintas lalulah. Okey. Ni dah tadi. Ni dah kan tadi kan? Dah. Yang ini. Okey, ini adalah nombor piawai. Okey. Untuk nombor piawai, kita boleh terus saja menggunakan kalkulator kalau soalan tu ABC. Dalam kes kita ni soalan ni ABC lah. Jadi kamu tekan sahaja kalkulator untuk mempercepatkan kiraan kamu. Okey. Okey, untuk pelajar baru kamu guna kalkulator yang lama ke kalkulator yang baru? Nak kena tanya kalkulator pula kan. So ni contoh kalkulator yang lama lah. Kalkulator yang lama ni yang warna apa? Yang warna kelabu tu kan. Kelabu-kelabu hitam sikit tu kan. Ni yang ni. Ni adalah kalkulator yang lama lah. Versi yang lama. Okey, samalah dengan yang cikgu tunjuk ni. Okey. Ataupun kalau kamu pakai kalkulator yang baru, dia kelas Swiss lah. Ni kalkulator kelas Swiss. Siapa yang ambil ADMAT nanti masa kamu tingkatan 4, belilah kelas Swiss ni. Dia akan bantu kerja kamu untuk buat ADMAT. Okey. Sebab tu cikgu galakkan pelajar tingkatan 1 nak beli kalkulator terus beli kelas Swiss. Dia boleh pakai sampai tingkatan 5. Bukan bermaksud kalkulator kamu ni tak boleh guna untuk ADMAT. Bukan, boleh guna, tapi yang kelas Swiss ni lagi terbaru. Lagi banyak fungsi dia lah untuk ADMAT lah, untuk utama dia. Okey, so kita nak gunakan kalkulator kita ni nak kira soalan ni. Kalau soalan ni keluarkan objektif, jangan buang masa kira manual. Okey, kamu boleh kira terus menggunakan kalkulator. Okey, kamu boleh terus menggunakan kalkulator. So macam mana nak kira ni? Okey. So kita tekan saja pada mode kita ni kat atas ni. Tekan sampai jumpa SCI. Yang tadi dah lah. Ni cikgu ulang balik je. SCI nombor berapa? 2. Tekan 2. Okey, nampak dia kata nak sampai nombor berapa kan? Kita tengok pada pilihan jawapan ni paling kuat pun 3 jawapan dia. Kan 3 tempat. Kita letak 4 pun tak apalah, letak 4 nak selamat. So jawapan dia akan bagi macam ni lah. Okey, kemudian apa kita buat? Kita tekan je lah operasi tu. Okey, tekan saja operasi tu dalam kalkulator kita. Ni cikgu besarkan sikit So apa soalan dia kat situ? 2 perpuluhan. Jadi kita masukkan kalkulator kita tu 2, nampak dekat kalkulator kita tu dah ada tanda SCI. So kita tengah pakai untuk bentuk piawai lah ni. 2.3 iaitu 23. 2.3. Okey, darab. Okey. Sebenarnya kita boleh tulis macam ni 10. Okey, lepas tu tekankan kuasa 2 kan. Tapi tak payah buat macam tu, tak apa. Tekan saja eksponen ni, bawah ni. EXP ni. Okey, kejap tak nampak sangat. Ni kan. Ni. EXP ni adalah eksponen. Maksudnya apa? Dia adalah 10 kuasa. Okey. Tekan je lah 10 kuasa. Okey.
Tekan ni saja. Tekan eksponen tu. Maksudnya dia adalah darab 10. Okey, power dia 2, tekan 2, tambah 5.4, okey, eksponen kuasa 3, tekan 3. Tu kamu tekanlah sama dengan. Nampak tak? Dia terus bagi jawapan. 5.63 kuasa 3. Jadi kamu tengok pada pilihan jawapan lah. Pada pilihan jawapan ada kan? Iaitu B. Tekanlah B. So itulah jawapan dia. Okey, nampak B kan? Tapi dia ada cara dia samakan penyebut semua. Cuma dalam kes kita ni kita tak bincang lah. Okey, nanti siapa yang belum belajar tu boleh tengok video ataupun nanti masa kamu belajar kat sekolah kamu, cikgu kamu masuk topik ni sama, dia akan ajar manual. Tapi dalam peperiksaan, soalan tak pernah tanya manual ke ni, kamu boleh kira saja dengan kalkulator. Okey. Pada cikgu, mana-mana yang kamu boleh kira dengan kalkulator, jangan buang masa kira manual. Kira manual tu kira macam biasalah. Kecuali perlu kira. Sebab jimatkan masa. Peperiksaan dia ada masa kan. Okey, samalah macam ni pun. Okey, soalan ni kan bahagi kan. Kalau cara manual dia panjang lah. Okey, kita boleh kira dengan kalkulator sahaja. Kejap, mana pula dia punya ni. Okey, ni kan. Masuk je lah kat kalkulator kita tadi tu. Mana kalkulator tak keluar pula. Ni. Sebab kita dah formatkan dalam bentuk SCI. Nampak ada tanda SCI tadi kan. Jadi tekan je soalan tu. Okey, soalan dia kata apa kat situ? 14.4. Okey, sepatutnya soalan ni kan. Sepatutnya yang dah belajar ni sepatutnya tak boleh salah soalan ni. Okey. So darab tu kita tak payah tekan berat, tekan terus eksponen. Sebab E tu bermaksud darab 10 terus. Okey, so negatif 7 bahagi. Okey, bahagi dengan 3 eksponen negatif 12. Okey, negatif 12. Okey, dekat sini kan kalau negatif kamu kena tekan dalam kes ni lah, dekat eksponen ni kamu kena tukar Jangan tekan yang tolak kat sini. Kena tekan yang kat atas ni. Gambar eksponen, gambar tolak ni. Sebab nanti dia tak boleh baca. Okay, dia akan jadi error. So kita akan dapat sini 4.800. Jadi kuasa dia 5. Jadi kita tengoklah kat pada bahagian jawapan kita, B. So kita tandakanlah B. Okay, nampak kan? Tekan kalkulator je. Ramai yang salah kat sini. Okay, mungkin kamu kira manual lah. Tak ada masalah kira manual. Okay. Tapi kalau soalan objektif, kau tekan je lah kalkulator. Jimat masa. Okay. Ni. Muka surat berapa yang hujung ni? Muka surat 21. Muka surat 21. Okey, kita tengok contoh soalan berformatkan berformatkan PT3. Tengok sikitlah kan. Tengok sikit. Okey, sekejap cikgu tukar scene dulu. Okey, so kita tengok dekat situ dia kata bundarkan kepada 3 angka berti. So apakah jawapan anda? Apakah jawapan anda untuk yang ini? Cuba berdasarkan pembelajaran kita tadi tu, cuba kamu jawab soalan 1 ni. A, B, C, D. Kamu hanya perlu type kat cikgu A, B ke C ke D. Itu cikgu nak tengok. Okey, Emma dah respons itu. Okey, bagaimana rakan-rakan yang lain? Yang baru, yang topik belum masuk pun tak apa, boleh cuba. Guna kaedah yang tadi. Okey. Sekarang ni soalan ni dia nak kepada 3 angka berti lah. Okey. Ashraf pun dah bagi. Okey, thank you. Farhan pun dah bagi. Okey, ni geng-geng lama lah ni kan. Geng-geng baru, slow-slow Ilman dah bagi. Okey. Okey, geng-geng lama dah bagi. Geng-geng baru je belum kan. Geng-geng baru je belum. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, okey. Oh, geng-geng baru pun dah bagi geng-geng baru pun dah bagi. Okey. So kita tengok dia nak 3 angka berti. Kita kena tengok dulu soalan ni berapa angka berti. Okey. Soalan ni asalnya sekarang ni dia berada berapa angka berti? Apabila sifar tu diapit, semua ni berti. 1, 2, 3, 4, 5. Dia adalah 5 angka berti. Jadi kita berhenti dekat 3 angka berti lah sebab dia nak 3 angka berti. So kita berhenti dekat 3. 1, 2, 3. Kita berhenti kat 3. Kita jangan lupa
tengok jiran sebelah. Nak kena bundar lah. 5 lebih daripada 4 kan. So kita biasa akan tambah 1. Jadi kita akan dapat 6 perpuluhan sifar 4 lah. Jangan kita tulis macam ni. Sebab ini nanti jadi okey, ni jadi berapa angka berti? 1 2 3 4 ni 5 angka berti. Okey, sebab sifar kat belakang ni 2 ni hidup. Jadi jawapan kita adalah A. Okey, tahniah, ramai yang betul kat situ. Okey. Simple je kan? Simple sahaja. Okey. So kita tengok soalan yang kedua. Daripada nombor perpuluhan dia suruh kepada bentuk piawai. Yang ini melibatkan gerakan titik. So kalau kita bergerak ke kanan, simbol dia negatif. Bergerak ke kiri, simbol dia positif. Dia terbalik dengan kuasa tadi. Okay, so which one yang kita punya answer? Which one? A, B, C, D. Di sini ada A, B, C, D je. Dia tak ada yang paling kan. Okay. Okay. Alright. So gerakkan saja titik supaya bentuk piawai. Okey, bentuk piawai ni nombor dia mesti lebih dari 1 kurang pada 10. Kan bentuk piawai tu kan macam ni kan. Kalau kita letak A tengah-tengah dia sebarang huruf, sebarang nombor, nombor tu mesti lebih besar daripada 1 kurang daripada 10. Maknanya jawapan ni dah betul dah ni, nampak. Semua dia bagi 7.25, 7.25, 7.25 semua sama. Maknanya ni bentuk piawai dia. Cuma kuasa dia saja. Okey. So berapa kali kita gerak tu? Okey. So kita tengoklah kat sini kan. 1, 2, 3, 4, 5 kali kita gerak. Mana yang N yang kuasa 4 ni potong lah, salah lah. Kalau soalan objektif kan macam tu, potong yang salah. So tinggal 2. 2 ni lah menentukan sama ada dia positif ataupun negatif. Ingat kita bergerak ke mana? Titik kita bergerak ke kanan. Bergerak ke kanan. Ke kanan. Nampak ni? Ke kanan. Negatif kan? Pelajar baru, kita orang guna. Kalau bergerak ke kanan kan? Ke kanan. Tangan kan ke kanan je tu. So nampak ni lurus je. So negatif lah. So bergerak ke kanan adalah negatif. So jawapan dia adalah A lah. Okey, boleh Okey. So kita tengok soalan ketiga. Sama juga ni. Daripada perpuluhan. Okey, daripada nombor perpuluhan dia bergerak pula. Dia nak dalam bentuk piawai. So berapa kali gerak ni? 1 kali, 2 kali. Nampak? So mestilah N tu 2 lah. Mana 1? Positif atau negatif kan? Secara matematik sebab bergerak ke kanan, so kuasa dia negatif. Terus dapat jawapan dia. Okey. Okey, soalan keempat. Yang manakah betul? Yang manakah betul? Okey. So kita kena semak satu-satulah. Okey, tapi sebabkan soalan ni ABC, dia tak minta yang kerja kan. Kau nak selamat, kau boleh tekan saja kalkulator lah untuk kau semakkan. Okey, tapi kalau tak, ini melibatkan pergerakan kuasa dia kan. So kuasa dia, kalau kita tengok sini kuasa bergerak kat mana tu? Tengok kuasa dia ni negatif 2 kan. Kalau ikutkan daripada sini nak bergerak berapa kali ni? 1 kali, 2 kali, 3 kali kan. So sepatutnya kuasa dia 3 lah. Tak kisahlah positif negatif kan. Yang itu kita fikir nombor 2. So A ni dah salah dah. Ni strategi teknik menjawab lah ni. Okay. So yang ni kita tengok pula gerak berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Mungkin betul. Dia bergerak ke mana tu? Bergerak ke kanan. So betul lah jawapan dia tu kan. Okay. Tapi kalau bergerak ke kanan, simbolnya kejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul lah 6. 6 kali kan. Okay. So dia bergerak ke kanan tetapi dah betul dah kuasa dia. Kuasa dia dah betul. Tapi dia pergi ubah pula dia punya nombor ni. Aduh, kenapa dia pergi ubah?
Kan? Sepatutnya bukan 8.5. Sepatutnya yang ni, sepatutnya 8.05. Kan? Dia berhentikan titik kat sini. So yang ni salah bukan sebab kuasa. Kuasa gerakan tu dah betul. Dia salah sebabkan tu, nombor dia tu, dia pergi tukar. Okay, so ni pun salah. Potong lagi. Ding 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 ding. Potong. Okey, kemudian kita ada 68. Ni daripada nombor bulat nak kepada nombor piawai. So daripada belakang gerak 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Takkan kuasa dia 2 pula kan? So dah salah lah. Sepatutnya kuasa dia 4 kali lah sebab dia gerak 4 kali. Tu senang je tu. Okey, yang ini jadi dah semua dah potong, maka jawapan kita memang yang D lah kan, sebab semua dah potong. Tapi kita boleh semak 1 kali gerak, 2 kali gerak, 3 kali, 4 kali, 5 kali. So betul lah jawapan dia. Kita bergerak ke mana? Bergerak ke kiri. Ke kiri kan? Ke kiri. Ke kiri kan? So dah datang ke dada kita ni, maknanya dia positif lah. Okey, senang je. Ke kanan negatif. Bergerak ke kiri positif. Macam tu. Okey, itu kalau titik yang gerak, bukan kuasa. Kalau kita nak gerakkan titik melalui kuasa, so kita ikut kuasa tu. Kalau positif, kita gerak ke kanan. Okey, ni contoh yang ni. Kan, yang ini kita nak kena gerakkan titik berdasarkan kuasa yang dia bagi. So kuasa yang dia bagi kat sini negatif 3, bermakna kita kena gerak ke kiri lah. Kita ikut kuasa ni. Kuasa ni negatif kan. Jadi titik kita ni gerak kat sini. 1, 2, 3. Macam tu. So dapat sifar perpuluhan. Sifar 279. So jawapan kita A lah. Okay. Beza dengan tadi kan. Yang tadi titik yang gerak dulu. Tapi sekarang ni, yang soalan ni, titik digerakkan berdasarkan kuasa. Jadi kalau berdasarkan kuasa, kita ikut. Kita ikut dia. Okay. Soalan ke-6. Nampaknya banyak soalan bentuk piawai dia bagi. Soalan macam ni lah yang cikgu kata, kau tak payah pening kepala. Yang ni. Ini maksud cikgu. Soalan macam ni kan. Jangan buang masa nak kira manual. Okay. Pergi dekat kau punya makcik tu, pembantu setia tu. Ni pembantu setia kita ni sentiasa ada. Jangan tak ada lah macam ni. Kalau tak ada memang masak lah. Okay. So kita terus sahaja. Terus sahaja masuk dekat tadi SCI ni lah. Okay, siapa yang tak ada masuk SCI, boleh masuk dulu. Tekan mode banyak kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. 5 kali kamu jumpa ada SCI. So tekan SCI. Nampak dia akan tanya dekat sini berapa nombor nak kan. Kalau kita tengok kat pilihan jawapan ni, dia sampai 3 digit je. Okay. Nampak semua jawapan ni sampai 3 digit je. Nampak ni 3 digit. 3 digit, 3 digit. Semua 3 digit. Jadi kalau kamu nak exactly jawapan dia, boleh letak 3 lah. Okay. Kalau tak nak, letak 4. Kenapa? Dari 4 dia akan bagi macam ni lah. So masukkan sahaja. Pastikan masuk tu biar betul masuk nombor tu biar betul. Sama macam apa dalam soalan. So 4.7. Pastikan nampak ni 47. Tekan betul-betul. 4.7. Okey, tekan eksponen sahaja. Eksponen E tu darab 10. Kuasa dia 5. Letak 5. Tambah 6.2. Eksponen 6. Sebab kuasa 6. Kalau kita buat manual, kita kena samakan penyebut dia tu. Penyebut pula. Kita kena samakan kuasa dia. Okey. Jadi tapi sebabkan ni soalan ABC, kita tak perlu. So kita tekan sama dengan. Nampak dia terus bagi jawapan. 6.67 kuasa 6. Jadi mana satu jawapan yang ada kat sini? So A lah. So jawapan kita A. Ini kalau keluar peksa soalan ni markah lah. 1 markah bonus percuma je. Tekan je kalkulator tu. Okey. Ini pun sama. Cuba kamu tekan kalkulator kamu, dapat A, B ke C ke D. Cuba. Cuba. Sambil-sambil tu cikgu minum dulu. Okey, Emma dah bagi jawapan. Okey. Kita tunggu rakan yang lain. Okey, Ilman dah bagi. Yang ni kalau pelajar yang belum masuk lagi pun tak apa. Ini kamu tekan je. Okey, Ashraf pun dah bagi. Okey.
Kamu tekan je kalkulator kamu. Ada kan kalkulator kan? Okey, okey Sofia dah bagi. Sofia kan baru kan? Boleh dapatkan jawapan kan? Topik ni senang je Sofia. Okey? Jangan risau. Okey. Satu lagi siapa nama? Email. Betul kan sebut nama dia? Email. Ha, email boleh buat? Ada kalkulator tak email? Dia paling penting ada kalkulator. Hmm. Okey. Kalkulator saya buat hal. Aduh. Okey. Sebab kat sini kan dia ada negatif kan. Okey, cikgu faham kat sini. Okey, tak apa email sebenarnya bukan kalkulator kamu buat hal tu. Kamu salah masuk tu. Okey, sebab kat sini negatif. Dia keluar error kan kamu punya, betul? Kejap kita bantu email kejap. Kalkulator kamu keluar scientific error, betul? Okey, so masa kamu nak masukkan ni dia beza sikit. Nampak dekat sini dia ada kuasa dia negatif kan? Okey. Masa kita masukkan tu, kamu dah masukkan SCI belum? Ismail, email ni. Susah sikit cikgu nak sebut nama kamu ni. Masa kamu tekan tu adakah kalkulator kamu dah SCI? Dah ada ni. Nampak ni simbol ni. Tak ada pula kalkulator ni. Ni. Dah ada simbol SCI belum kat kalkulator? Oh, dah cikgu. Okey, cantik. Maknanya dah betul lah setting tu. Okey, jadi mungkin masa kamu nak masukkan. Okey, kita masukkan sama-sama. Kamu masukkan dulu 1.05. Okey, lepas tu tekan eksponen. Okey. Cikgu nak tanya kamu nak masuk negatif 4 ni kamu tekan tolak 4 ni ke? Itu nak tanya dia. Kamu tolak macam ni ke tolak 4? Adakah kamu masuk macam tu tadi? Ya atau tidak? Okey kita tunggu jap Kita nak pastikan dia masuk betul. Okey. Saya salah tekan kunci. Okey. Calculator ni kena masuk cara betul lah. Okey, so kamu tak boleh tekan tolak kat situ Kamu kena tekan ni button ni untuk masukkan kuasa yang negatif. Nampak ni dekat sini ada button tolak dengan kurungan tu. So tekan situ, baru masukkan 4. Okey, kemudian tolak ni kena tolak betul lah bawah tu kan. 2.3. Okey, darab. Okey, darab tak payah masukkan simbol darab, tekan terus eksponen. Okey, eksponen. Eksponen berapa tu? Tak nampak pula dah benda ni. Eksponen negatif 5 kan. So negatif 5 lah. Ingat negatif pilih yang atas ni, negatif 5. So lepas tu kamu tekan sajalah sama dengan, nampak dia terus bagi jawapan 8.2. Okey, 00 ni sebab apa? Sebab cikgu letak 4 tadi, negatif 5. So jawapan kita D lah. Ini kalau keluar peksa, inilah markah bonus untuk kamu Jangan salah. Okey, rugilah kalau salah. Betul lah jawapan rakan-rakan kita dapat D tu. Okey. Kalau kamu guna kalkulator yang baru, dia lebih jelas lagi lah. Nampak lagi serang, lagi terang dan bersuluh. Okey. Ni kalau untuk mereka yang kalkulator baru. Okey, so kita pergi dekat shift. Kejap tekan shift, lepas tu tekan menu ni. Dia akan keluar macam ni, tekan nombor 3. Ada SCI, ambil nombor 2. So nampak dia tekan, tetap juga akan tanya nak SCI berapa kan? SCI 0 hingga 9, kita ambil 4. Nampak dia keluar dari SCI kan, ni untuk kalkulator barulah. Okey, beza dia kat mana? Beza dia kat sini. So 1 perpuluhan sifar 5. Okey, tekan macam biasalah. Dekat sini dia tak ada eksponen, dia X10. Ni dekat bawah ni dia tak ada tulis eksponen tapi dia tulis X10 ni tekan X10 ni nampak dia keluar macam tu. So kuasa negatif kan, negatif 4. Nampak? Okey, kemudian tolak dengan 2.3 eksponen negatif 5. Negatif 5 kan. Nampak tak dekat kalkulator baru beza kan?
Nampak sebiji-sebiji dia tunjuk kat sini sama macam dalam soalan. Lepas tu cikgu suka kereta baru ni. Cik. Okey, jadi kamu boleh belilah. Okey, kalau kamu salah masuk, kita akan dampaklah kat sini. Dia detect. Beza dengan tadi. Tadi kan dia bagi macam ni. Kalau kamu tengok. Tadi kita masuk. Sekejap nampak kita masukkan beza tu. Nampak yang tu. Kan display dia berbeza. Berbanding dengan yang kedua. Mana lebih senang kita nampak? Mestilah yang kedua. Okey, so kita pun tekanlah sama dengan macam biasalah, tekan sama dengan. Okey, nampak dia bagi kat cikgu dalam jawapan apa ni? Dalam bentuk pecahan ni kan. So kita tukarlah. Tukar tekan je SD ni. Nampak dia bagi situ. 8.2 darab 10 kuasa negatif 5 lah. Okey, kenapa dia bagi macam 8.2 banyak-banyak ni? Sebab cikgu letak tadi 4. Kalau cikgu letak 2, dia bagi 2 sajalah. 2 akan jadi 8.2. Okey, dapat Alright, soalan terakhir. Soalan terakhir. Mana dia? Ni. So ini adalah bahagi. Sama juga kan? Tak payah kau pening kepala. Kau picit saja kalkulator kau tu. Okey. Untuk kalkulator baru, tak payah pening kepala. Kita tukar terus ni sebab pecahan kan. Tekan je macam tu. Lepas tu terus kamu masukkan nilai dia. Okey, 5.36. Okey, lepas tu eksponen 3. Isi kat bawah pula. Okey. 40,000. Tak nak tukar pun tak apa. Biarlah kat situ. Okey, tekan je sama dengan. Okey, lepas tu tekan SD lah. Nampak dia terus bagi situ. 1.34 kuasa negatif 1. So jawapan kita C lah. Okey, siapa yang kalkulator lama, tekan je. Dia dapat tak? Okey. Kalkulator lama pun tekan macam biasalah. Cuma dia leceh sikit lah. Okey, dia leceh sikit. Dia tak nampak sebiji-sebiji lah. Okey. Kalau kalkulator lama, kita tak boleh lah buat macam tadi tu. Kita kena buat 5.36 eksponen macam biasa 3. Tekanlah pecahan. Nampak ada macam C terbalik tu kan. Okey, lepas tu masukkan 40,000. Okey, 40,000. 1, 2, 3. Tak payah tukar bentuk-bentuk piawai. Sebab ni kita buat guna kalkulator. Kalau buat manual kena tukarlah. Okey. So kita kena tekan kenapa dia? Ni, tekan balik sebab dia bagi jawapan dalam bentuk pecahan kan. Tekan ABC ni. Dapat 1.34 kuasa negatif 1. Sama je. Okey. Tapi kalau kita tengok display, mana lebih senang nak tengok kan. Display untuk kereta baru ni nampak lebih menarik lah kan. Gitu. Okey. Alright, so dapatlah jawapan kita. So itulah sedikit berkenaan dengan topik bentuk piawai. Okey, untuk detail nanti kamu boleh tengoklah detailnya. Okey. Alright, so kita masuk bab yang baru. Bab yang baru. Okey. Cikgu memang galakkan ada buku. Okey, cikgu sebenarnya tak berapa prefer kalau kamu print bahan. Sebab apa? Print ni kejap lagi tak ke mana hala hilang. Okey, buku jarang hilang. Okey, buku ni jangan hilang lah. Kertas lebih mudah hilang. Buku ada juga hilang. Tetapi risiko nak hilang dia tu kurang. Okey, buku ni pun tak ada lama sangat. Okey, RM10 je. Kan, RM10.90. Kalau pergi kat kedai dapat diskaun jadi RM10 kan. Kalau tak beli kat Shopee je lah. Kan. Okey. Alright, so semua dah ada bahan untuk topik baru kita ni. So topik baru kita adalah berkenaan dengan perkara yang berlaku dalam hidup kita. Okey. Ni lebih dekat dengan kita lah. So hari ni 6.3. 2021. Okey. So perkara yang dekat dengan kita iaitu berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan perbelanjaan kita. Cikgu, saya mana ada belanja? Ada belanja. Okey. Topik kita namanya adalah matematik pengguna. Nama pun matematik pengguna. Okey, dalam topik ini sebenarnya dia nak cerita tentang apa? Dia nak cerita dua benda. Okey. Satu cara meningkatkan duit, meningkatkan duit kita lah. Okey. Satu lagi adalah cara urus hutang. Untuk kamu mungkin kamu tak ada hutang kan, sebab masih belajar kan. Biasa hutang dengan mak lah kan, hutang ayah ke kan. Cara nak urus hutang tu kan biasa kalau macam pinjamkanlah bah 100 lagi tak cukup ni, nak beli handphone mahal sikit. Abang kata okey, boleh abah tambah 100.
Tapi kau potong duit sekolah kau sikit-sikit sampai habis bayar. Itu kita panggil cara urus hutang. Okey. Boleh Boleh clear Okey. Cara untuk meningkatkan duit, cara nak singkatkan duit macam kamu kan. Dekat rumah mak ayah katalah mak bagi RM6 lah pergi sekolah. Kan ada yang RM10. Tengoklah kalau naik bas semua kena bayar mahal kan. Katalah dapat RM10 lah, senang nak kira. Okey, dapat RM10, adakah kamu belanja semua? Ada yang belanja semua kan. Ada yang tak belanja semua. Okey, yang tak boleh belanja semua tu kau buat apa? Dapat duit tu kan. Dia yang tak habis tu buat apa? Simpan, masuk tabung. Itulah je. Okey, duit lebihan tu. Okey, duit lebihan, lebihan daripada duit sekolah yang kita dapat pada mak ayah kita bagi, kita simpan. Simpan kat mana? Simpan dekat tabung. Selain daripada tabung, kamu simpan kat mana lagi? Okey. Bila duit kita sikit, kita simpan kat tabung lah kan. Tapi bila duit dah banyak, kita akan pindahkan tabung tu kepada masuk bank, betul? Okey, soalan cikgu, duit raya kan, kita dapat duit raya kan. Biasa kan dapat duit raya. Kita dapat duit raya, kumpul mak saudara bagilah, bapa saudara bagi, jiran, sepupu semua bagi, kumpul-kumpul tu. Kenapa kita tak simpan kat rumah? Kenapa simpan kat bank? Tu soalan cikgu kat kamu. Takut kena curi. Okey, ya, boleh. Kalau simpan kat rumah, ni tabung kat rumah kan, lukis gambar rumah sikit. Kalau simpan kat rumah, nanti ada pencuri masuk. Ni pencuri. Pencuri pakai topeng. Pencuri masuk. Okey, apa yang senang dapat? Okey, keselamatan katanya. Kan kalau kat rumah tabung kena curilah, kan? Pencuri masuklah, adik ambil lah kan. Korang pun kan ni buka tabung, tek 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 tek, keluarkanlah kan. Jadi kita simpan dekat bank. Okey, adakah semata-mata kita simpan kat bank sebab selamat? Tak katanya. So why? Kenapa kita simpan kat bank? Kenapa mak kamu simpan duit kat tabung haji lah, dekat ASB lah? Kenapa? Dah ada itu kan. Dapat faedah katanya. Ya, itu yang betulnya. Faedah apa pula ni cikgu? Faedah. Okey. Bila kita simpan kat bank, kita nak dapatkan apa sebenarnya? Kita nak dapat return. Okey, return from bank. Contohlah kan, aku bagi kau pinjam duit RM10, apa aku dapat pada kau? Okeylah, aku belanja kau makan lah. Itu kira faedah lah. Tapi kalau kat bank, kau simpan duit kat bank, dia tak belanja kau makan. Okay. In return, dia bagi kamu faedah. Okay. In return, dia bagi kamu sebagai balas, kamu simpan duit kat bank, dia bagi faedah kat kamu. So, hari ni kita nak bincang pasal ni dulu. Cara meningkatkan duit dulu. Kalau kamu simpan kat rumah ni dan tabung, katalah rumah kamu ni selamat. Pak Guard lagi, polis lagi, ada polis pasang CCTV lagi. Katalah dalam rumah kamu tu, kamu simpan duit kamu menang, katalah menang apa-apa kan, pertandingan menyanyi ke apa, kamu menang katakanlah RM10,000. Menang RM10,000. Kamu pun simpan dekat rumah. Okey. Pada masa yang sama, Izmir kan, Imir pun dia menang juga. Dia menang pertandingan reka cipta misalnya. So dia pun dapat RM10,000. Okey. Selepas setahun, selepas 1 tahun, okey, berapakah duit yang dah ada kat rumah? Ni katakanlah Ashraf lah, Ashraf. Dia kena letak nama sikit baru boleh nampak kan. Ashraf. Okey, yang ni Imir. Imir ni lelaki kan? First time cikgu dengar nama Imir Okey. Alright. So, lepas setahun, duit Ashraf berapa kat rumah dia? Okey. Kira tak ada penambahan apa-apa kat sini kan? Bagaimana pula dengan Imir?
Ha. Ha. Oh, dia siap terus bagi tahu situ kan. Dapat 200. Okey. Faedah tu tengok kepada berapa banyak dapat dekat bank. Okey, dekat sini bergantung pada berapa banyak bank bagilah peratus dia. Cikgu nak beritahu kat sini, dekat sini nanti duit Izmir dah bukan lagi 10,000. Sedangkan duit Ashraf masih lagi 10,000. Sebab itulah kita simpan dekat bank ataupun institusi kewangan. Sebab apa? Sebab kita nak beranakkan duit kita tu. Nak tambahkan duit kita tu. Okey, so berapa banyak kita dapat tambahan tu bergantung kepada berapa peratus bank bagi. Itu yang kita nak kira hari ni. Sebelum tu, mari kita tengok macam mana cara kita nak meningkatkan duit. Okey. So ada dua cara nak kita meningkatkan duit kita ni. Satu, cara kita simpan. Ingat, bila kita cakap pasal simpan, bukan simpan dekat rumah. Kau simpan dekat rumah, duit kau tak berkembang. Okey. So kita ada dua cara untuk meningkatkan duit kita ni. Okey, first kita saving. Saving mesti dekat bank ataupun institusi kewangan. Simpan kat rumah kau tak naik kau punya duit. Okey. Hilang mungkin lagi ada. Okey, kedua kita buat investment. Untuk level kamu ni, ada tak siapa yang dah buat investment? Ada tak sebenarnya? Rasa-rasanya ada tak kamu dah buat investment sebenarnya? Maksudnya bukan kamu lah, mak ayah kamu tolong masukkan. Sebenarnya ada sebenarnya ada. Iaitu dekat mana kita masukkan? Dekat ASB. Dekat ASB. Tu amanah saham amanah saham Bumiputera ke? Kan? So itu adalah bukan simpanan biasa, dia adalah pelaburan. Kejap lagi kita akan bincang. Okey, untuk simpan yang kamu duk buka kat bank tu, bank CIMB Bank ke, Maybank ke, RHB Bank ke, bank rakyat ke, biasanya kita akan buka adalah saving account. Okey, saving account. So bila kita buat saving account ni, biasanya kita akan dapat satu kad, betul? So kad tu lah kita boleh buat keluar duit, masuk duit kan. Siapa yang duduk asrama, biasanya dia ada kad tu kan. Mak dia masukkan duit kat bank. Kakak dah masuk duit ni. Okey, dia pun pergi dekat ATM, cocok keluar duit. Kan. So itu account saving. Okey, saving account ataupun account simpanan. Okey, account simpanan ni dapat return dia sangat rendah pada bank. Okey. Yang tu yang pertama, yang first. Okey, yang kedua adalah kejap cikgu punya notan lagi pula ni. Okey, yang kedua adalah akaun simpanan juga. Okey. Akaun simpanan juga, tapi dia akaun simpanan tetap. Okey. Dalam Inggeris ni adalah fixed deposit account. Okey. Fixed deposit account. Okey. So kalau dalam bahasa Inggerisnya fixed deposit account lah. Okey. Okey, apa beza akaun simpanan dengan akaun simpanan tetap? Siapa pernah buat simpanan tetap ni? Okey, mungkin tak pernah lah kan? Okey. Beza dia adalah akaun simpanan biasa, okey, boleh keluar bila-bila masa. Boleh ambil duit kamu tu balik semula bila-bila. Boleh ambil duit bila-bila, anytime. Okey, kalau bank tutup pakai ATM card je, boleh keluar balik duit. Kan? Tetapi untuk akaun simpanan tetap, kamu tak boleh keluar sesuka hati. Dia dah berdasarkan perjanjian. Contohlah, okey, kamu kata kamu ada 10,000 tadi kan? Kamu pergi dekat bank, bank akan tanyalah nak buat simpanan ke nak akaun simpanan tetap. Saya nak buat simpanan tetap. Okey, jadi 1 tahun tu kau tak boleh keluar duit tu. Kalau kau katakanlah saya nak buat fixed deposit untuk 1 tahun. So 10,000 tu kau tak boleh keluar sepanjang tahun. Kalau kamu buat keluar, kamu akan ditolak kamu punya faedah. Tapi berbeza dengan simpanan biasa. Simpanan biasa, kamu letak 10,000 hari ni, petang nak ambil balik pun boleh, tak ada masalah. Okey, cuma nanti masa kiraan tu interest sangat rendah lah, faedah dia sangat rendah.
Akaun simpanan tetap faedah dia lebih tinggi daripada akaun simpanan biasa. Okey. Satu lagi adalah akaun semasa. Okey, akaun semasa ni kebiasaannya adalah orang yang mempunyai syarikat lah. Okey, akaun semasa. Okey, ataupun current account. Okey. Current account ni, akaun semasa ni, kelebihan dia apa? Kalau duit tak cukup, bank bayar dulu. Itu kelebihan dia. Untuk akaun simpanan dengan simpanan tetap, kalau tak ada duit memang tak boleh buat keluar lah. Kan, contoh kamu dah dalam akaun bank tak ada duit, kamu pergi ke ATM, cocok, masuk ke ATM, tekan nak keluarkan 100. Duit takkan keluar punya sebab dalam akaun tak ada duit. Berbanding akaun semasa. Okey, dah dulu akaun semasa kita ada keluarkan cek, tu orang yang gunakan akaun semasa lah. Walaupun kadang-kadang duit dalam bank, katalah duit kat bank dia 100. Dia buat keluar cek 1000. Maknanya bank akan lulus dulu 1000. 900 yang bank keluarkan dulu tu, bank akan charge kat kita. Kena bayar lah. Tu servis dia. Okey, current account. Okey, ni current account lah. Okey. CUNT. Okey. Itu 3 jenis simpanan. Okey, clear simpanan. Ni basic-basic lah, santai-santai je. Tak kejap lagi baru kira yang betul. Okey. Saham untuk pelaburan. Apa beza dia kan? Sudahlah. Satu simpan, dua-dua macam simpan kan? Macam ni. Okey, pelaburan ni dia lebih berisiko. Okey, tapi dia lagi tinggi return dia. Return dia lagi tinggi berbanding dengan akaun simpanan biasa. Okey, contohlah akaun simpanan biasa kita dapat 2%, contoh macam tu kan. Di pelaburan mungkin kita dapat 8%, 15%, tapi dia ada risiko dia. Sebab tu biasanya kita akan saham ni untuk orang yang beli saham lah dekat bursa saham kan. Okey. Kan biasa kalau kita tengok berita ke ada kan saham naik berapa persen. Okey. Kalau ekonomi tak berbaik, saham turun. Macam itulah. Okey, tapi tak apa. Ini kita biar nanti kita tengok. Okey, yang kedua adalah amanah salam. Amanah saham. Okey, amanah saham ataupun kita panggil unit trust. Okey, unit trust ni lah biasanya mak kita akan masukkan kat kita, iaitu ASB. Ni contohlah company ASB. Okey. So ASB ni apa beza dengan simpanan biasa? Sebab duit kita masukkan dekat ASB ni, kalau ASB lah, kalau ASB setiap RM1 RM1 bersamaan dengan 1 unit share. Dia bagi kita unit share, saham lah. Dia bagi 1 unit saham. Sebab nanti dia akan bagi dividen. Yang ini kita dapat faedah kan. Daripada simpanan kita akan dapat faedah. Daripada pelaburan kita panggil return yang kita dapat tu dia panggil dividen. Okey, return yang kita dapat tu namanya dividen. Kalau simpanan biasa, saving, kita akan dapat interest ataupun faedah. Okey, kedua adalah amanah saham, ASB, okey, yang ada unit-unit saham lah. Okey. Yang ketiga adalah hartanah. Ini mungkin kamu biasa. Okey, mungkin di antara kamu ni yang mak ayah dia beli rumah 2-3 kan, yang dia sewakan. Yang tu kita panggil pelaburan hartanah. Yang mak ayah kita beli rumah untuk duduk tu, tu kira bukan pelaburan lah, dia boleh lah juga. Tapi kalau hartanah ni merujuk kepada pembelian hartanah kan. Pemilikan yang kekal lah. Okey, yang tak boleh pindah alih, yang tak boleh pindah, macam rumah kan. Rumah sewa, kedai sewa, rumah sewa pula, kedai kan. Mak ayah kamu beli sebuah shop lot, bagi orang sewa duduk. Duit hasil tu masuk daripada hartanah tu, itulah dikira sebagai hasil pelaburan. Okey. So ada 3 lah, untuk melabur ada 3. Jadi kamu mungkin sekarang tak ada hartanah lagi, ataupun kamu dapat daripada atuk ke kan. Atuk bagi untuk cucu kesayangan, bagi 1 rumah. Jadi sekarang kau duduk dengan mak ayah kamu. Jadi rumah yang atuk kamu bagi tu kamu boleh sewakan ke orang. So itu dikira sebagai pelaburan. Okey. So untuk bahagian yang pertama ni, cara kita nak meningkatkan duit kita ada 2. Satu, kita simpan kat bank, return dia agak rendah tapi still meningkat juga duit kita. Cara yang kedua, kita main berani sikit, kita masuk investment. Okey, cumanya investment ni biasanya return dia dalam jangka masa panjang.
Kalau kamu tak percaya, kamu tanya mak ayah kamu kat rumah. Mak dulu beli rumah ni berapa? Contohlah mak kata, rumah kita dulu mak beli dengan abang kau lebih kurang 300,500. Cuba tanya mak ayah kamu. Okey, sekarang harga rumah ni berapa? Okey. Kalau contohlah dekat area Kuala Selangor tempat cikgu duduk ni kan. Dulu rumah yang berharga 150,000. Okey, ni cerita 10 tahun yang dahululah. Bila kita nak beli rumah sekarang, rumah yang sama, rumah yang sama dah bukan nilai dia 150,000 dah. Rumah tu mungkin dah nilai 280,000. Nampak tak? Jadi kalau kita jual rumah tu kat orang, kita dah dapat untung dah. Kalau tolak 280,000, tolakkan 150,000, satu kali ganda dah kita dapat contohnya. Ini kita panggil dalam pelaburan dalam hartanah. Tapi tak bolehlah hari ni kau beli rumah, besok kau nak jual. Tak bolehlah. Dia tak dapat return lah kan. Dia kena bagi masa panjang sikit. Okay, pelaburan ni untuk jangka panjang. Saving ni untuk jangka masa pendek dan sederhana lah. Okey, mari kita tengok kenyataan dekat sini. Akaun simpanan membolehkan individu mengeluarkan wang pada bila-bila masa menggunakan kemudahan overdraft. Apa tu overdraft? Yang bank tolong bayarkan dulu. Bank bagi pinjam duit dulu. Adakah akaun simpanan kita boleh buat macam tu? Adakah akaun simpanan kita boleh buat macam tu? Yang kita tinggal simpan sekarang ni kan, kau nak buat keluar, tak ada duit dalam tu, kau boleh buat keluar bila-bila masa. Tak boleh. Okay. So, akaun simpanan tak boleh buat macam ni. Jadi, salah lah. Ini palsu. Kenyataan ni kenyataan palsu lah. Okay, palsu. Okay, pengeluaran wang daripada akaun simpanan tetap sebelum tamat tempoh matang. Ni kalau kita dah tempoh matang ni, maksudnya kalau janji setahun, jangan keluar dalam masa setahun dah. Tapi dia kata kat sini pengeluaran, okey, dia nak keluarkan duit juga, akaun simpanan tetap sebelum tempoh matang. Menyebabkan kehilangan bayaran faedah. Yelah, kau akan tak dapatlah bayaran faedah dia. Kalau janji nak simpan setahun, 9 bulan dah datang kat bank. Saya nak pakai duit lah, saya nak keluarkan. Keluarkan. Kalau keluarkan, maknanya betul lah dia takkan dapat faedah dia. So, benar lah. Okay, kenyataan tu benar. Okey, pemegang saham merupakan seorang pemilik daripada sebuah syarikat dengan yang menerbitkan saham dan akan menerima pulangan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Betul lah. Okey, siapa yang buat keluar beli saham, dia akan dapat pulangan tu dalam bentuk dividen. Okey, so ini benar. Pelaburan dalam aset seperti rumah, kedai dan tanah boleh memperoleh pulangan yang tinggi dalam masa tempoh yang singkat. Ini kenyataan salah. Sebab apa? Pelaburan dia jangka masa panjang. Kau beli rumah, kau beli kedai, kau beli tanah ni, beli hari ni, besok jual, belum untung banyak lagi. So kau kena nak pulangan yang tinggi, kena bagi tempoh 10 tahun, 5 tahun, baru nampak. Macam cikgu cakap tadi, harga rumah. Kalau tak percaya, cuba tanya mak ayah kamu. Okey, ni tidak benar lah, palsu lah. Kenyataan ni palsu. Okey, kenyataan yang dibagi ni palsu. Okey, alright. So kita akan berhenti rehat sekejap, 10 minit untuk bagi laluan solat cikgu. Kembali ke kelas kita, insyaAllah. Okey, kita dah berhenti tadi untuk solat sekejap. Okey, so kita sambung pada muka surat 2. Okey, pada muka surat 2 tu. Okey, kalau kita tengok dekat situ, dia bagi situasi. Okey, dia nak tengok kita ni simpanan tetap ke apa. Okey, Encik Wang merupakan seorang usahawan yang sering menggunakan cek. Yang sering menggunakan cek. Keyword dekat situ yang often use cek. Okay. So yang selalu menggunakan cek. So selalu yang menggunakan cek ni dia buka akaun apa? Okay. Akaun apa? Jadi ambil anak panah tu tandakan kat situ. Okay. Yang situasi yang kedua. Cik Sarah seorang pekerja kilang dan menyimpan gajinya dalam akaun yang mudah diakses pada bila-bila masa. Okey. So yang ni nampak keyword dia boleh akses bila-bila masa. Okey. Encik Daud menyimpan bonus tahunannya sebanyak 30,000 di dalam bank selama 5 tahun. Nampak ni, ada masa, tempoh. Okey, tu keyword-keyword dia. Okey, kalau guna cek ni adalah akaun apa? Kita ada 3 jenis simpanan tadi. Current account, yes. Okay. Current account semasa lah. Okay. And then,
Kalau easy to access at any time, bila-bila masa saja kita boleh keluarkan duit, maka dia adalah saving account. Okay, normally saving account ni kita dapat kad, macam pekerja kan, macam mak ayah kita semua ada kad bank. Bila dia dapat gaji hujung bulan nak belanja kamu makan ke kan, bawa kamu shopping-shopping, sharp kena cucuk duit keluar dululah. Kan. Okay, Cik Daud ni simpan, nampak ada tempoh 5 tahun. Lama simpan tu 5 tahun, tak boleh buat keluar. So, itu kita panggil fixed deposit account. Okay, fixed deposit account. Ni senang je lah. Okay, pelaburan pula. Pelaburan juga ada 3. Okay, pelaburan saham, pelaburan amanah saham dengan satu lagi hartanah. Okay, so kita nak tengok apa jenis pelaburan kat sini. Okay, pertama dia kata sini, Encik Farid menerima dividen. Nampak? Dia tak cakap menerima faedah. Menerima dividen. Maknanya dia kategori pelaburan lah ni. 6% pelaburannya bagi tahun kewangan 31 Disember. Okey, yang ini adalah amanah lah. Ini adalah amanah saham. Unit trust. Okey, sebab apa? Ni macam ASB. Okey, ASB dia hujung tahun kan dia announce berapa peratus kan. Okey. Encik Suresh menggunakan wang perserahannya untuk membeli sebuah kedai. Membeli kedai. Kedai ni kategori hartanah. Ni katanya pelaburan dalam unit hartanah lah. Hartanah. Okey, Cik Alice membeli 2,500 share. Nampak dia beli saham. Dia beli saham syarikat. Okey, yang ini terang benderang dia adalah saham. Okey. Saham yang dia ada di bursa saham lah. Okey, BSKL. Okey, habis Alright, so kita tengok soalan yang pertama Soalan yang pertama nak mengira. Okey, macam mana bank bagi kita return ni kan? Okey. Okey, so kita tengok dekat kita punya ni bahagian kiraan ni. Macam mana bank kira duit kita? So ada 2 cara kira. Okey. Hari ni kita belajar cara yang pertama dulu, iaitu I perut. Okey, cikgu panggil kaedah dia adalah I perut. Tapi bukan perut lah, ni sebenarnya I perut kan, perut saya lah. Okey. Ni I, sebenarnya I tu bukan I perut, so nak bagi senang faham. Okey, pertama adalah menggunakan faedah mudah. Okey, formula faedah mudah ni, simple interest ni adalah I equal to P times R times T. Yang mana I tu apa? I tu adalah interest. Kadang-kadang kita nak ingat apa formula faedah mudah ni kan? So I perut nama dia. Okey, short form dia kan, I perut. So principle ni maksudnya apa? Duit kita yang kita simpan. Duit yang kita simpan. Yang kita letak kat bank. Okey, faedah ni berapa bank nak bagi kat kita? Okey, kadar faedah bank nak bagi berapa? Okey, ini faedah ni yang kita dapat dari bank. So kadar faedah dia berapa peratus? Biasanya dalam peratus lah. Okey, masa ni dalam tahun. Berapa tahun? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Okey, mari kita tengok soalan yang pertama. Ni simple je lah. Okey. Encik Zahid menyimpan 3,000. Okey, dia simpan dekat 3,000. So 3,000 ni adalah principal dia, P dia. Duit pokok dia, duit yang dimasukkan ke dalam bank. Dengan kadar faedah 2% setahun. Ni nampak ini 2% setahun ni biasanya akaun simpanan biasalah. Okey, 2% ni biasa akaun saving biasa, tak banyak. Okey. Berapakah faedah yang akan diperolehi selepas 3 tahun? Okey. Ini dia dia boleh jadi simpanan tetap juga ni sebab dia dah 3 tahun kan. Okey. So tapi interest dia rendah 2% kan. Boleh cari bank lain lah. Okey. Kalau ini adalah fixed deposit account, kalau dia bagi 2%, cikgu tak simpan lah sebab sikit sangat 2%. Tapi sebab dia simpan selama 3 tahun, kan dia tak buat keluar duit tu. 3 tahun tak boleh buat keluar 3,000. Kalau 2% sikit sangat lah, tapi tak apalah. Soalan ni dah bagi macam tu kan. Okey. So 3,000. Pokok masukkan P dia pokok 3,000. Okey, ni I ni perut. Okey, PRT perut lah. Short form kan. Korang kan suka short form ni. 3,000 pokok dia. Kadar faedah dia 2%. Okey, kadar faedah dia berapa peratus? 2%. Okey, so dia punya faedah dia 2%. Ni ni.
So dia punya rate dia 2%. Okey, 2% adalah 2% lah macam ni kan? 2%. So kamu juga boleh tukarkan 2% ni ke dalam bentuk perpuluhan. Okey, 2 peratus. Okey. Mana dia punya tu? Tidit, 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 tidit. Okey, 2 bahagikan dengan 100 lah. Okey. 2 bagi 100 sebab kalau nak tukar dalam bentuk perpuluhan. Okey. Okey, sebab ni SCI ni. Okey, kena clear dulu. So pergi shift. Okey, tekan 3. Alah, okey. Tadi sebab cikgu pakai SCI kan. So sekarang kita nak 2/2. So bahagi dengan 100 lah. Kalau kamu nak tukar ke dalam bentuk apa nama ni? Ke dalam bentuk perpuluhan. Okey. So 2% ni adalah sifar perpuluhan sifar 2. Okey, boleh jugalah. Okey. So sifar perpuluhan sifar 2. So kita tukarkan dia ke dalam bentuk perpuluhan lah. Senang nak kita tekan kalkulator nanti. Okey, sifar perpuluhan sifar 2 ataupun kamu boleh tulis 2 per dengan 100. Okey, darab dengan T, tempoh. Berapa tahun kat sini? 3 tahun. Ingat tempoh ni T ni dalam tahun. Sebab nanti ada yang tak cukup setahun kan, kita kena bahagi dengan 12. So darab dengan 3. So dapat berapa interest dia? So dapat berapa interest dia? Kamu kira kejap. Kan dia kena kira sikit kan, baru kita semangat sikit kira. Katakanlah ni duit kamu bagi kat bank tu kan. Kamu nak tengok lepas 3 tahun berapa duit kamu ada sebenarnya. Okey, so 3 alright, 1000 kamu darabkanlah dengan sifar perpuluhan sifar 2 cikgu dah tukar siap-siap ke dalam bentuk perpuluhan. Kalau tak kamu kena itulah darab 2 bahagi 100. Okey, kemudian kita darabkan dengan tempoh dia 3 tahun. So berapa kamu dapat? Cuba jelmakan jawapan kamu dulu. Okey, ya betul tahniah. Okey, 180. Maknanya apa? Contohlah, habis kenapa kita buat kiraan macam ni? Sebab maknanya setahun dapat dalam RM60 je lah kan, macam tu. So dia dapat kat sini RM180. Maknanya duit dia, Encik Zahid ni, duit dia pada tahun ketiga, selepas tahun ketiga, duit dia adalah dekat bank akan jadi 3,000 pokok tambahkan dengan RM 180. Sebab dia kata berapakah faedah kan? Faedah ni je lah. Faedah dia memang RM 180 je. Okey, tapi duit dalam bank dia bukan 180. Duit dekat bank dia dah jadi 3,000 RM 3,180. Tapi sebab soalan ni tak tanya berapakah duit Encik Zahid selepas 3 tahun. Dia tak tanya macam tu. Dia tanya apa nama ni? Interest yang dia dapat. Okay, how much interest will be earned by Encik Zahid after 3 years. Okay, so kita kira interest je lah, I perut je lah kita kira. Okay, kaedah I perut ni nak untuk kira faedah je. Kalau dia tanya duit tu berapa, kena tambah dengan pokok. Principal tak termasuk dalam ni. Okay, boleh Okay, kita tengok satu soalan lagi. Cik Tan menyimpan wang sebanyak 6,000 di sebuah bank selama 2 tahun. Nampak? 6,000 selama 2 tahun. Okey, hitung kadar faedah. Oh, ini ada melibatkan algebra. Okey, hitung kadar faedah yang diberi oleh bank jika dia menerima jumlah faedah sebanyak 420. So, kita akan pakai formula apa kat sini? Formula I perut juga. Okey, so kita isi je lah. Interest, okey, interest dah tahu kat sini, 420. Okey, perut dia, P dia, principal dia, 6,000. Okey, times dengan rate dia. Okey, peratus dia kita tak tahu. So, R. Darabkan dengan T. T dia berapa? 2 years. Maknanya 2. Nampak kat sini kan? Dan melibatkan algebra. Okey. So, kita nak kena cari nilai R ni. So, yang lain tu kita boleh darab dulu lah. 6,000 kita boleh darabkan dengan 2 kan? So, darab dulu 6,000 darabkan dengan 2. So, kita dapat 4,220 sama dengan 12,000 darabkan dengan R. Macam itulah. Biasanya yang mana yang boleh darab tu kita darab. Yang tak boleh darab tu kita tinggalkan. Okey, sekarang kita nak cari R. Ingat persamaan linear? Kita nak cari R kan? So, yang kita tak nak adalah 12,000. Okey, 12,000 ni operasinya darab kan? So, pindah sana jadi apa?
Ya, jadi bahagi. Yes. So, kita akan ambil sini 420 divide dengan 12,000 ni equal to R. So, kamu tekan je lah kalkulator kamu. Kamu dapat berapa peratus kat situ. Okey. Cuba kira dapat berapa? Okey, 7/200 kan? 7/200 tu bukan dalam perpuluhan kan? So, kalau dalam peratus dapat berapa sebenarnya? Okey, 420. Okey, bahagikan dengan 12,000. Okey. Nampak dapat berapa tu? Sifar perpuluhan sifar 35. Okey. Jadi kita tahu R equal to 0.035. Okey, D kita boleh tukarkan dalam persen. Tak kisah pun sebenarnya. Okey, kalau persen dia R equal to 3.5 lah persen. Gerakkan titik lah, gerak titik 2 kali. Tak kisah. Okey, yang penting kamu tahulah. R ni tak kisah kamu letak dalam peratus ke, nak letak dalam perpuluhan ke, tak kisah. Tapi kita jarang letak interest tu dalam 7/200 lah. Dalam bentuk pecahan jarang. Okey, kita letakkan sama ada dalam bentuk peratus ataupun perpuluhan. Simple je kan. Soalan bab ini memang menguji algebra kamu. Okey, dia akan pindah-pindah. Okey, seandainya kamu pening algebra, okey, hari tu cikgu dah ajar sekali kan. So kamu boleh applykan kat sini juga. Okey, masukkan 420 sama dengan tekan alpha. Nampak masukkan sama dengan alpha, calculate ni kan. Lepas tu 12,000. Okey, darab dengan R. R ni tak ada kat sini huruf R kan? Kita gantikan dengan huruf X lah. Okey, alpha, katalah cikgu tak Y lah. Macam tu. Okey, so sekarang kita nak cari dia tekan apa? Kita tekan shift soft lah. Tekan shift, tekan soft. Tekan shift, tekan soft. Nampak dia terus bagi jawapan. Okey, sebenarnya topik ni pun sama mudah macam topik bentuk piawai. Boleh guna kalkulator. Cuma bab 3 ni kau kena tahu formula dia apa. Air perut tu kau tak boleh lupa. Lepas tu susun saja. Nampak dapat jawapan kan? Jadi terus dapat sifar 35 ataupun 3.5%. Okey? Okey, mari kita tengok lagi soalan bentuk air perut lagi. Okey, Encik Raju menyimpan sebanyak 5,000 di sebuah bank dengan kadar faedah 3.2% setahun. Berapa tahunkah dia perlu simpan untuk memperolehi jumlah faedah sebanyak 640? Okey. 5,000 ni apa? P dia. 3.2 ni R dia. 640 ni I dia. So yang tak ada apa? So isilah kan I sama dengan perut kan. So interest dah ada. Dia nak interest 640. Pokok dia ada 5,000. Kaedah dia punya tu ada. Apa R dia, rate dia ada 3.2%. Yang tak ada dia punya dia punya T tak ada. Jadi sebenarnya sampai level ni pun kamu dah boleh tekan kalkulator terus dapat jawapan terus sebenarnya. Masukkan tadi tapi tukarkanlah ni 3.2 ni kepada bentuk perpuluhan. Okey. So kalau kamu tak nak tukar dia, kalau tak apa mahir gerak titik, kamu masuk je 3.2 kamu bahagikan dengan 100. Okey, kita akan dapat dalam bentuk perpuluhan kan? So dapat sifar perpuluhan sifar 32. So nanti masa nak masukkan dalam kalkulator 640 ni 600, kalau tak kita kena darab kan? Boleh je, nak darab pun boleh. Okey, 5,000 darab dengan sifar perpuluhan sifar 32 darab dengan T. Okey, kalau kita buat cara manual, kita ambil ni dululah darab. Dapat jawapan ni kita bawa pergi ke sana, kita bahagi kan? 640 bahagi dengan dia. Okey, sebab ni darab pindah sana jadi bahagi. Tetapi kita ini adalah persamaan linear. Okey, persamaan linear satu pun boleh ubah root T saja. Jadi kita boleh gunakan kalkulator untuk dapatkan T terus. Okey, T sama dengan berapa kan? Okey, tak kisahlah kamu letak T sebelah sini kanan atau T ke sebelah kiri, tak kisahlah. Katalah cikgu letak T kat sini kan.
Okey. So, berapa jawapan T ni? Kamu ambil kalkulator tadi. Okey, ni cikgu tunjuk kaedah mudah dululah. Nanti baru kita detailkan minggu depan. Okey. So, 640. Okey, nak masukkan sama dengan tekan alpha. Alpha yang atas ni. Tekan CALC ni. Alamak, terlepas pula. Okey, semula tertekan. Okey, 640. Okey, alpha tekan sini. Nampak? Dia keluar. Jangan tekan sama dengan yang bawah. Kalau kamu tekan sama bawah, jadi macam tadilah. Okey, kemudian masukkan 5,000. Okey, darabkan dengan sifar perpuluhan sifar 32. Darabkan dengan T. Kat dalam kalkulator kita tak ada huruf T. Gantikanlah dengan huruf apa yang kamu suka yang ada kat situ. Ada huruf M, ada huruf X, ada huruf A, B, C, D. Boleh masuk. So, tekan alpha. Katalah cikgu nak letak huruf A. So, jangan tekan sama dengan, tekan shift soft. Shift soft ni, CALC ni. Okey, tekan lagi sekali, 2 kali kita tekan. Dapat A dia sama dengan 4. Maknanya apa? Dia kena simpan selama 4 tahun. Baru dia dapat interest sebanyak 640. Okey, kita boleh semak jawapan kita ini. Betul ke T kita sama dengan 4? Kita boleh semak jawapan dia. Okey, macam mana kita semak? Kita masuklah formula iProc tu. Okey, so kita ambil balik 5,000. Kan 5,000. Darabkan dengan sifar perpuluhan sifar 32. Darab dengan 4 tahun. Dapat tak balik? Dapat 640. Maknanya betul lah jawapan kita. So, T sama dengan 4. Boleh Boleh ikut Boleh je. Alhamdulillah. Okey, so satu lagi. Okey, maknanya hari ni kita dah cover sampai faedah mudah. Okey, ni maksudnya apa? Yang kita simpan. Kan kita nak dapatkan duit, nak meningkatkan duit kita ada dua. Satu kita simpan, satu kita labur. Sekarang ni kita tengah bincang kalau kita simpan duit. Okey, kita buat kaedah yang pertama, simpan dulu. Okey. So, kita tengok soalan keempat. Okey, soalan terakhir kita lah ni. Okey. Cikgu takut ada kelas lain ke, kan ada urusan lain. Okey. Alright. So, Puan Ana menyimpan 4,000 di sebuah bank dengan kadar 2.9 setahun. Hitung jumlah simpanannya di dalam bank selepas 3 bulan. Ini special. Dia tak cukup setahun. Dia tak cukup setahun. Okay. Tak complete lagi 1 year. So, macam mana ni kan? Okay. So, kita guna juga formula macam biasa, iProc kita. Okay. Dia suruh kita kira interest. Tapi interest ni untuk 3 tahun. Kat mana yang 3 bulan? Kat mana yang akan ganggu kita? Dekat dia punya T sahaja. So, P dia tak ada masalah. P dia 4,000. So, 4,000. Okey, R dia. Okey, R dia ada. 2.9 kan? So, dia adalah sifar perpuluhan sifar 29. Okey, cikgu tukar terus kepada ni lah. Yang mengganggu kita, kita tak boleh darabkan 3 kat sini. Sebab 3 ni adalah 3 tahun. Sedangkan dia 3 bulan je, tak sampai setahun pun. Jadi kita kena bahagikan dengan 12. Mana-mana soalan yang dia tanya tak cukup setahun, T dia kamu kena bahagikan 12. Okey, cikgu ulang any questions yang ask the interest below 1 years, kita kena divide dengan 12. Okey, T dia times dia divide by 12. Okey, so kita boleh dapatlah sini. Beza dia kat situ je. Okey, so interest dia adalah, kiralah dapat berapa, kamu tekan je lah makcik calculator tu kan, akan dapat jawapan dia. Okey, so kita ada sini 4,000. Okey, so darabkan dengan sifar perpuluhan 29. Darab dengan 3 bahagi 12. Per 12. So tekan saja calculator. So kamu dapat berapa situ? Dapat 29. Okey? So interest dia 29. So dapat 29. Okey, adakah soalan ni tanya tentang interest dia? Hitung jumlah simpanan. Okey, soalan ni dia tak nak apa nama? Faedah saja.
dia nak jumlah simpanan. Jadi kita kena tambahlah dengan duit asal dia. Ingat, kalau dia nak tanya duit selepas 3 bulan, soalan ni sebenarnya tanya macam ni. After 3 months, how much my money. Okay. So kita kena tambahlah duit asal dia masuk. Okay, jadi kita kena ambil, kalau nak cari jumlah simpanan, okay, total saving dia. Total saving dia. Okay, jumlah simpanan. Okay. Kita akan ambil pokok. Pokok dia 4,000. Tambahkanlah dengan interest yang dia dapat. So, simpanan dia sekarang dah jadi, selepas 3 bulan dah jadi RM4,029. Itu maksud dia. Nampak topik matematik pengguna ni memang pakai algebra. Okay. Tapi senang saja. Dia kira je dengan kalkulator. Okay. Topik-topik yang senang ni, inilah topik yang kita nak rebut markah dia. Okay. If you have PT3, your PT3 kan, kalau ada lah, cikgu pun tak tahu. Okay. Kalau ada, kau soalan-soalan senang macam ni, kau pakai je kalkulator kan. Jimat masa. Okay. So, kita berhenti setakat ini dulu. Okay. So, kita dah habis hari ni matematik pengguna. Dalam matematik pengguna, kita nak belajar 2. Iaitu cara urus duit. Cara nak meningkatkan duit, dengan satu lagi cara nak urus hutang. Okay, so cara nak meningkatkan duit kita ada 2. Satu kita simpan, satu kita labur. So, macam mana bank bagi kat kita duit, faedah tu, kita guna kaedah iPerut. Okay, nanti ada lagi satu faedah, okay. Compounded punya interest, tapi tu kita tak belajar dulu. Kita belajar hari ni satu saja, iaitu mengira faedah, okay, menggunakan simple interest ataupun faedah mudah. Okay, formula dia adalah iPerut. Okay. So, ada soalan untuk yang kita belajar hari ni? Okey, tak ada. Okey. Bagaimana rekan lain? Tak ada. Okey. So, pelajar-pelajar baru, Izmir, Sofia, okey, boleh ikut kelas cikgu. Okey, seandainya ada yang kamu tak faham, okey, kamu feel free to WhatsApp cikgu. Okay.